Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang dikurniakan kepada kita sehingga memungkinkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kekuatan, sedikit kekuatan yang diberikan kepada kita ini, boleh kita semakin hari semakin memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi menyatakan rasa syukur kita di atas segala anugerah yang telah dicurahkan kepada kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan terus cuba untuk menghayati dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita akan mulai pada malam ini daripada ayat yang ke-75 daripada surah Al-Baqarah, yang masih lagi banyak menceritakan, menjelaskan kepada kita perihal golongan yang tidak mau kepada Islam, golongan yang benci kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan golongan yang lebih tepat lagi ialah golongan Yahudi yang memusuhi Islam begitu lama sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah 75 sehingga 82. Afatatma'una an yu'minu lakum, maka adakah kamu tamak, hai sekalian mukminin, bahawa beriman mereka itu Yahudi bagi agama kamu? Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh adalah satu firqah daripada mereka itu, yasma'una kalam Allah, mendengar mereka itu akan kalam Allah,
dan Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian ubah mereka itu akan dia. Kemudian daripada faham mereka itu dengan akal mereka itu, seperti sifat Nabi Muhammad dalam Taurat. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui Nabi Muhammad adalah sebenar. Ayat yang pertama yang kita baca pada malam ini, ayat yang ke-75, merupakan ada kesinambungan daripada ayat-ayat yang kita telah baca pada kali yang lalu, yang mana pada kali yang lalu kita didedahkan dengan peristiwa yang masyhur, yang dengan peristiwa tersebut telah memberi nama kepada surah ini, iaitu peristiwa tentang lembu. Peristiwa tentang lembu yang telah diperintahkan kepada Bani Israel untuk sembelih lembu, kemudian nak digunakan sebagai salah satu daripada cara untuk menyelesaikan satu kes pembunuhan. Dan kita dah pun tengok bagaimana perangai di kalangan Bani Israel yang sering bertanya, dan dia suka banyak tanya perkara yang tidak perlu dia tanya. Dia persoalkan benda-benda yang tak perlu dia persoal, sehingga menjadikan urusan dia makin lama makin payah. Dia tanya benda-benda hak tak patut tanya. Akhirnya yang senang sepatutnya, kata mufassir, sepatutnya mereka ni dapat tahu kata kena sembelih lembu, sudah pergi cari lembu sembelih, maka akan selesailah isu tu. Tapi oleh kerana banyaknya tanya, banyaknya persoal apa yang diperintahkan kepada mereka, akhirnya urusan dia jadi payah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan muwasafat, mendatangkan sifat-sifat yang makin lama makin susah nak cari lembu tu. Daripada lembu biasa kepada lembu yang colornya dah ditentukan warna dia. Daripada lembu hak yang biasa dah ditentukan lembu tu tak boleh hak yang jenis buat kerja. Daripada lembu yang tak kira umur berapa dah ditentukan umur tak terlalu tua, tak terlalu muda. Kan jadi susah. Campur ke semua kriteria tu, hampir-hampir depa tak jumpa cari lembu tu. Tu perangai buruk Bani Israel yang Allah Ta'ala dedah dalam Quran seawal-awal dalam surah Baqarah ini, sebagai satu pendedahan kepada kita umat Nabi Muhammad, umat Islam akhir zaman, supaya jangan tiru perangai macam perangai mereka, yakni mempersoalkan perintah-perintah Allah, mempersoal pasal apa kena lagu tu, pasal apa kena lagu ni, pasal apa kita nak kena bila mana kita sembahyang 5 waktu, pasal apa tak boleh ke 3, tak boleh ke 5, tak boleh ke 6, tak boleh ke lebih. Pasal apa difardukan haji dalam bulan Zulhijjah, pasal apa tak boleh dalam bulan lain ke? Jadi ada setengah orang dia suka banyak tanya pasal apa Allah Ta'ala buat begitu, pasal apa Allah Ta'ala buat begini. Ini bila orang suka tanya soalan-soalan begitu, bukan kuih senang, mendatangkan payah kepada dia. Kerana dia mempersoalkan tentang apa yang Allah Ta'ala tentukan. Dia sebenarnya tak boleh tanya. Dalam bab ini kita tidak boleh persoal kenapa Allah buat begitu, kenapa Allah buat begini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Hijr Allah Ta'ala sebut la yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanyalah Allah itu akan apa yang dia buat. Allah Ta'ala tidak akan dipertanyakan, tidak dipersoalkan. Siapa pun tak boleh nak argue Allah Ta'ala buat apa pun. Wa hum yus'alun. Sebenarnya mereka lah, yakni manusia lah, yang sepatutnya akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan, akan dikehendaki jawab akan segala yang dia buat. Ini Allah Ta'ala jelaskan bahawa perangai manusia dalam Bani Israel ini kita jangan tiru. Kita jangan tiru begitu. Dan sahabat-sahabat pun menunjuk contoh kepada kita bagaimana adab mereka dengan Nabi, yang boleh tanya dengan Nabi perkara-perkara yang boleh tanya saja. Khususnya contohnya tuan-tuan boleh tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mungkin ada orang banyak cerita pasal Isra' wal Mi'raj. Kita tak boleh nak bayangkan situasi bagaimana Rasulullah berhadapan dengan soalan orang, suruh cerita macam mana keadaan Masjidil Aqsa. Kita rasa ini memang checkmate lah. Memang Nabi tak boleh cerita pasal. Nabi bukan pergi tengok Masjidil Aqsa tu, pergi tengok masjid tu, pergi buat lawatan sambil belajar di Masjidil Aqsa. Nabi diperintahkan untuk ke Masjidil Aqsa. Nabi buat segala diperintahkan, masuk semayang, dia jadi imam dan segalanya. Bukan Nabi duk pergi tengok masjid tu apa ada.
Bila Nabi sampai balik ke Mekah tu, dia tanya dekat Nabi, tiang dia ada berapa, dinding dia lagu mana, besar lagu mana. Contoh dia, persoalan yang sepatutnya tak payah tanya. Cukup hanya sekadar bila mana Nabi suruh buat begini, buat. Perangai manusia. Dia tengok. Tak boleh nak bayang macam mana situasi sahabat-sahabat ketika tu. Nak defend Nabi macam mana. Tak boleh buat apa. Melainkan waktu tu berserah lah. Nabi nak jawab lagu mana. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada Nabi gambaran yang terpampang depan mata bagaimana keadaan Masjidil Aqsa seperti mana yang orang tanya. Nampak depan mata. Tiang dia ada berapa, besar dia lagu mana, dia punya lengkung depan dia lagu mana. Cerita habis. Sehinggalah orang yang tanya tu tak reti nak tanya apa dah. Pasal apa yang Nabi jawab tu semua betul. Orang yang biasa pi tu dia pun boleh tahu betul macam dia cerita. Sedangkan Nabi ni bukan ada kemudahan kenderaan untuk dia pergi ulang alik selalu ke Masjidil Aqsa. Nampak? Jadi persoalan yang ditimbulkan ini mendatangkan kerumitan, mendatangkan kepayahan kepada mereka. Dan ada soalan-soalan yang ditanya tak patut ditanya. Tak patut ditanya. Macam kita cerita dulu, orang yang tanya macam mana keadaan bapak dia di hadapan Nabi dalam khalayak ramai. Kaifa abi? Macam mana keadaan pak aku? Macam mana Nabi nak jawab soalan-soalan yang begitu, soalan-soalan yang tak patut tanya. Adapun sahabat-sahabat Nabi yang betul iman dia tanya juga soalan-soalan yang payah ni, tapi dalam situasi yang berbeza. Lepas selesai apa semua dah, Nabi jumpa dengan sahabat, baru sahabat tanya, adakah engkau wahai Rasul bertemu dengan Tuhanmu? Adakah engkau melihat dia? Soalan tu kalau ikut-ikutnya soalan tu memang kalau tanya khalayak ramai, seolah-olahnya nak merendah-rendahkan dan memperkecilkan Nabi lah. Tapi tanya dalam keadaan memang nak tahu maklumat, memang nak belajar daripada Nabi, daripada peristiwa tu. Maka Nabi pun cerita satu persatu kepada sahabat yang memang mai untuk tanya, ambil ilmu pengetahuan, cerita kepada sahabat Nabi. Baik. Dan hari ini kita tengok pula ayat ini, ayat yang ke-75 ini, setelah mana kita dihidangkan dengan perangai-perangai Bani Israel ini dan juga golongan Yahudi ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersoalkan. Tanya ni bukan tanya untuk ambil jawapan, tanya untuk memberi jawapan. Nak beritahu ke Nabi, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah dengan apa yang kamu dah tahu dah perangai depa ini, afatatma'un, adakah masih lagi rasa teringin ayyuminu lakum, supaya mereka itu beriman dengan kamu. Maknanya Nabi ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, tak payah dah menyimpan rasa seperti mana yang sebelum ini, iaitu Nabi masih lagi berharap dengan harapan yang cukup tinggi supaya orang Yahudi boleh terima kenyataan bahawa baginda adalah Nabi yang terakhir, yang diutuskan, yang penamat kepada sekalian Nabi dan Rasul, dan terima ajaran Islam, lalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan buang segala persengketaan dan permusuhan yang sudah sekian lama. Jadi dah sepanjang begitu punya lama sejarah yang dilalui, Nabi dah tengok dah karakter perangai manusia yang sebegitu. Maka Nabi diajak, ada ketikanya bila kita dah jelas dah ini golongan yang memang memusuhi, yang memang dah musuh, maka jangan lagi ada perasaan teringin supaya mereka ni boleh berdamai. Jangan lagi dah. Dan Allah bagi tahu dengan ayat yang selepas ni, apakah kayu ukurnya, apakah petunjuknya yang menyebabkan Allah Ta'ala kata apa? Jangan rasa teringin dah, mereka tu boleh join sekali dengan kita. Ayat lepas ni Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala jelas, sedangkan mereka itu dah dengar dah, yasma'una kalam Allah. Maknanya ini Allah Ta'ala bagi satu alasan dia yang Nabi tidak perlu lagi untuk teringin supaya orang Yahudi ni mai join sekali dengan umat Islam, kerana mereka ni dah dengar dah kalam Allah. Maknanya bagi orang yang sudah pun mempunyai ilmu, dah tahu dah apa yang terdapat di dalam kalam Allah, artinya dah dapat ilmu tentang Islam, dia tahu dah keindahan Islam,
tetapi dia tetap lagi tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Maka orang ini Nabi diajak supaya kita jangan harap lagi dah pada dia, untuk kita nak boleh tarik dia seperti mana kita harap kepada orang lain yang kita belum lagi sampaikan maklumat keindahan Islam kepada dia. Dah tahu dah pasal Islam, dah tahu dah pasal hukuman jenayah Islam, semua baik, semua tahu dah. Dan dia pula bukan orang calang-calang orang yang mengaji bahagian undang-undang pula, orang yang tahu selok belok tentang kehakiman, orang yang tahu segala-gala tentang Islam ni mengaji dah. Wa hum yasma'una kalam Allah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Jenayah yang dilakukan oleh golongan ini, golongan yang ada ilmu tentang Islam, mereka itu telah merubah fakta-fakta yang ada dalam kalam Allah ni. Perangai Yahudi, waladhdallin, sebut dalam Fatihah tu, waladhdallin, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Ayat ni. Yuharrifuna kalam Allah. Depa ubah. Yuharrif ni maknanya tukar. Depa adjust. Depa ubah perkataan lain, depa ubah makna lain, depa buang, depa tambah. Ni kitab Taurat yang ada kepada depa itu, maklumat tentang Nabi Muhammad ditutup, sehingga ada muka surat yang dihilangkan dengan cara ditutup muka surat tu, digam, kemudian dicetak. Maknanya maklumat yang ada dalam dua muka surat itu tak ada. Sehingga menjadikan orang tidak ada maklumat apa yang ada dalam muka surat itu. Jadi misteri. Jadi misteri. Tapi hakikatnya benda tu terdedah juga. Pasal kalam Allah ini dia dihafal. Kalam Allah, baik Taurat, baik Injil, ada orang hafal. Macam Al-Quran, ramai orang hafal. Tak usahlah duk buat lagu mana lah Quran ni, tak usah duk seleweng lagu mana lah, orang akan jumpa salah dia. Pasal orang hafal Quran ni bukan 3 orang, bukan 30 orang, berjuta orang hafal. Orang yang menghafal, dia tak perlu tengok dah ni, dia hafal dalam dada dia. Orang baca dia tahu salah baris sikit dia tahu, salah satu baris pun dia tahu, tak usah bohong lah, dia reti. Bukan takat reti sikit-sikit, dia tahu ke semua. Yang ni qiraat ni ada, qiraat ni tak ada ni, tak usah bohong. Yang ni tak ada, tak usah duk mengakulah kata qiraat. Dia tahu daripada qiraat hak betul sampailah qiraat yang orang tipu pun dia tahu. Sampai setara tu orang ada. Jadi wahyu kalam Allah ni dia terpelihara. Akhirnya terbongkar bahawa dalam Taurat, dalam Injil dah dinyatakan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Dah dinyatakan min ba'dismuhu Ahmad. Kita baca dalam surah apa nama ni, dalam surah Shaf itu cerita bagaimana Allah Taala dedahkan bahawa dalam ayat-ayat dalam wahyu-wahyu sebelum pada Quran ini, Allah Taala dah pun cerita kepada umat manusia tentang kedatangan Nabi terakhir, iaitu yang bernama Ahmad. Artinya dalam kitab samawi sebelum daripada Quran dah ada cerita pasal Nabi. Dah ada ceritanya. Cumanya yuharrifuna kalam Allah. Depa ubah. Ni depa ubah. Maka kita ambil apa nama ni, dengan ayat yang begini, umumul lafz la bi khususis sabab. Kita ambil umum makna ayat ini, tidak khusus kepada cerita untuk Yahudi sahaja. Maka orang Islam sendiri yang dia pindah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah ayat itu sebagai ayat yang diselewengkan. Sama ada pindaan itu dengan cara dia tokok tambah ayat yang tak ada, dia tambah, ataupun mengurang ayat yang ada, dia kurang, ataupun juga menyelewengkan dari sudut tafsiran. Tidak ada mufassir yang mu'tabar, yang tafsir begini, dia sebut kata ini tafsir yang ada dalam ayat Quran. Perkara ni berlaku setelah mana tuan-tuan, setelah mana umat Islam berada selepas daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin berakhir kira-kira 41 Hijrah. 41 Hijrah, daripada awal Nabi hijrah tahun pertama sampailah tahun yang ke-10 Nabi wafat. Dan selepas itu 31 tahun adalah era pemerintahan di bawah Khulafa' Ar-Rasyidin. Abu Bakar,
Umar, Uthman, Ali. 4 orang khalifah ni. Sehinggalah umur selepas pada itu 41 Hijrah. Lepas pada tu, dengan selesainya, dengan jatuhnya pemerintahan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lepas tu tidak dikira lagi Khulafa ar-Rasyidin. Lepas pada tu, umat Islam makin jadi kacau bilau, jadi haru. Pasal apa? Pasal dengan satu faktornya, kemasukan orang yang bukan Islam banyak masuk Islam, dan ditambah lagi dengan ramainya orang yang tidak boleh dididik peribadi dia. Dia tidak boleh lagi ditundukkan dia punya kehendak dia dengan kehendak-kehendak Islam. Dia tak boleh turut. Dan dia mempunyai motif-motif tertentu sebalik dia masuk Islam. Ditambah lagi dengan ramainya golongan yang memang benci kepada Islam, akhirnya dia buat keputusan dia masuk Islam untuk rosakkan Islam daripada dalam. Yang ni yang dikenali sebagai orientalis. Makin lama makin parah, makin lama makin parah. Ditambah lagi dengan umat Islam yang makin lama makin jahil dengan agama dia sendiri. Maka lepas pada itulah ulama-ulama Islam mula untuk memperincikan maklumat. Maknanya setiap satu fakta yang orang bagi, sama ada dia kata ini Quran, ini hadis, mereka diminta sammau lana rijalakum, perkenalkan kepada kami siapa yang bagi tahu kepada kamu maklumat ini. Dia mula dah. Lepas pada tu orang mempersoalkan, hang dapat maklumat daripada siapa? Siapa guru kamu? Kamu berguru dengan siapa? Guru kamu pula berguru dengan siapa? Yang dikenali sebagai sanad. Mula dah orang kata, bila orang main dakwah kata Nabi kata begini begini begini, dia akan tanya, kamu ambil daripada siapa? Sammau lana rijalakum, bagi tahu kepada kami siapa. Dia beritahu orang ini orang ini ambil daripada orang ini, orang ini ambil daripada orang ni. Maka dibuat kajian pula, bincang, dia ni ambil daripada orang ni. Ni biasa jumpa tak? Dia hidup zaman bila? Dia dah jumpa tak dengan B? Mereka ni bukan duduk tempat yang boleh jumpa, mustahil mereka boleh jumpa. Dibuat kajian. Bila nampak aja perkara-perkara yang nampak meragukan, maklumat ni tolak. Ini zaman tu, zaman lepas pada era Khulafa ar-Rasyidin. Pasal nak menjaga keaslian, nak menjaga kebenaran Islam tu sendiri. Dan lepas pada itu juga, kalau kita tengok itu dalam lapangan ilmu tentang hadis khususnya, dan juga menceritakan berkenaan dengan lapangan ilmu Al-Quran secara khususnya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun sama. Baik, mendatangkan hukum-hukum fiqh, tanya, kamu ambil fiqh ni daripada siapa? Siapa guru kamu dalam hukum fiqh ini? Tadi mengaji dengan Ibnu Mas'ud ke, dia mengaji dengan Abu Hurairah ke, dia mengaji dengan siapa ke, bagi tahu siapa guru dia. Malah zaman yang lebih terkemudian, maka orang akan tengok orang tu mengaji dengan siapa. Dia kata dia mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Kalau begitu kita boleh sahkan, terima, pasal dia mengaji dengan tok guru besar. Dia mengaji dengan siapa? Dia mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengaji dengan Imam Sa'd. Imam ni ajak dia begini. Okey, maklumat daripada sah, kita boleh terima hukum ini boleh guna pakai. Maknanya boleh, walaupun bercanggah dengan pandangan dengan orang lain. Maknanya dia ni ambil daripada siapa? Dia ambil daripada tok guru dia juga, Imam Asy-Syafi'i. Dia ni ambil daripada siapa? Dia ni ambil daripada Nu'man, iaitu Imam Abu Hanifah. Kita boleh terima demi nak menjaga keaslian maklumat, keaslian ilmu Islam. Maka orang mula tak mau ada orang yang pandai-pandai reka ilmu Islam, tak mau ada orang yang pandai-pandai dia boleh tukar fakta Islam, dia boleh tukar ikut suka dia. Tuan tahu, oleh kerana faktor ta'assub dengan orang, golongan Syiah dan golongan Rafidah, mereka mencipta hadis-hadis palsu tentang Sayyidina Ali, kira-kira 300,000 hadis, demi nak bagi tahu kelebihan Sayyidina Ali. Nak bagi tahu tentang kelebihan Sayyidina Ali itu, dia reka tentang hadis-hadis palsu. Nabi kata begini, Sayyidina Ali ni begini. Banyak. Itu satu golongan. Sebab nak menyatakan sokongan dia kepada Sayyidina Ali tu. Itu dia. Jadi kita tengok bagaimana ini satu gejala yang cukup besar dalam sejarah umat Islam, bila mana ada golongan yang pandai-pandai pindah fakta tentang Islam. Jadi Allah Ta'ala dedahkan
perangai orang Bani Israel ini yang sikit sebanyak dia menyusup masuk ke dalam perangai orang Islam. Dan lebih lagi Allah Ta'ala kata min ba'di ma aqaluhu, mereka tahu dah maklumat tentang Islam, tahu dah, dia reti, malah dia mengaji pasal Islam. Ramai di kalangan orientalis barat yang mengaji pasal Islam sampai tahap dia jadi profesor dalam tasawur Islam, dalam pendidikan Islam, tarbiyatul Islam. Dia boleh jadi profesor, tapi dia orientalis, tak masuk Islam. Dia hafal Quran hangit kalah kita pun tak hafal lebih daripada dia. Dia tengok kita pula baca Quran. Tu dia, padahal dia bukan Islam. Tu dia. Ini berlaku dalam sejarah. Kita tengok sampai sekarang pun ada orang yang dia minat mengkaji pasal Islam, tapi dia tak masuk Islam. Dia minat, dia menganggap bahawa Islam ini sebagai salah satu daripada tajuk-tajuk bidang kajian. Dia begitu je, dia nak tahu tentang Islam, dia buat kajian. Tidak kurang jugalah yang akhirnya dia memeluk Islam dan jadi baik. Di kalangan orang yang asal-asalnya dia nak jadi tali barut, tapi lama kelamaan dia insaf dan dia diterima Islam dengan baik. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebenar. Ya'lamun, dan tuan-tuan kita nak beritahu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad ni lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diturunkan kepada mereka kitab, yakni golongan Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Nabi Muhammad ini macam mereka kenal anak mereka sendiri. Entah mungkin biasa dengar dan mungkin kenal dengan Rahib Buhaira. Biasa kita dengar cerita Nabi dibawa ke Syria, Syam untuk berdagang. Dilihat oleh seorang rahib yang duduk di biara dia. Dia nampak apa? Dia nampak pokok yang sedang sujud. Pokok, lalu dia duduk di atas. Dia duduk dekat loteng dia tu, dia nampak pokok sujud, bangkit balik, sujud, bangkit balik. Dia giliak-giliak pokok tu. Pokok ni sujud, sagi pokok ni pula sujud. Hak ni yang sujud tadi dia bangkit dah. Hak kawan hak sebelah dia pula sujud. Pakai duduk sujud, duduk tunduk. Dia nampak satu pemandangan yang cukup hebat. Maka diarahkan orang dia, hampa pi cari tu rombongan yang lalu tadi tu, pi cari depa, bawa mai dekat aku. Dan aku ada hidangan kepada depa, nak buat kenuri. Dia buat kenuri khas menyambut kedatangan satu rombongan yang dia nampak pelik. Dia mai jumpa. Dia tanya depa, aku nak tanya hampa semua ni dah ada sini ke? Semua dah mai ke? Depa pun cerita, semua kami mai dah. Tengok, betul ke semua mai? Depa tengok, adalah seorang tak mai, tapi dia budak aja, dia kada apa. Dia budak, dia tak terlibat, dia bukan ahli sangat, dia ikut gitu aja. Dak, aku nak semua mai. Jangan ada siapa pun tinggal. Panggil budak tu. Budak tu tak mai. Panggil, tak mau mai. Dia duduk tahu mana? Dia duduk bawah pokok. Hampa nak pipi, aku tak mau pi budak ni. Depa pun pi. Dia duduk bawah pokok seorang dia. Aku nak tengok dia. Aku tak mau jumpa apa. Lah ni aku nak pi kat dia. Pasal dia duduk berasa sana. Dia pergi sana. Pergi jumpa budak tu. Pergi jumpa budak tu. Maka tanyalah dia kepada bapa saudara Nabi ni, Abu Talib. Tengok budak ni, dia kenal. Tengok aja kenal dah. Tengok aja kenal. Tahukah kamu siapa budak ni? Tanya pula depa. Baru jumpa kali pertama, hampa kenal ke dia siapa? Taklah, dia memanglah dia beradik kami, dia anak menakan kami, bukan orang lain. Ikut kami sekali apa semua ni. Hampa tak kenal dia. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Dan aku minta hampa bawa balik dia. Dan sebelum tu aku nak minta izin, aku nak tengok di belakang dia. Boleh tak? Boleh, dia kata. Tengok, tak ada apa-apa, lah tengok. Depa dah biasa dah. Buka tengok. Betul dia kata, sah. Inilah orangnya yang aku tunggu. Nak beritahu ke hampa, inilah Nabi, inilah Rasul yang kalau orang sini, orang sini tu, orang Syam tu, jumpa dia, mampu budak ni. Dan aku nak supaya hampa bawa balik dia segera. Ini contoh dia. Kenal tu, kenal. Yang kata kenal tu. Pasal dia kata apa? Tidak ada orang yang berlaku peristiwa macam tu melainkan dia adalah Nabi. Hak cerita pokok tunduk tu, dia kata itu adalah peristiwa untuk Nabi-Nabi saja.
orang lain tak berlaku macam tu. Itu yang kata kenal tu. Kenalnya dia lebih daripada kenal anak-anak dia sendiri. Tu peristiwa tentang Buhairah. Satu orang yang dia alim tentang kalam Allah, dia tahu, maka dia lihat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia suruh balik. Nanti yang kata dia perkenal kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kisah-kisah yang kita boleh tengok dalam sejarah bagaimana golongan Yahudi, golongan musuh-musuh Islam ni, dia tahu kebenaran Nabi, cumanya degil, keras kepala, dia tak boleh terima kenyataan bahawa Nabi ni bukan daripada Bani Israel, dia adalah daripada orang Arab. Tebalnya dia punya perkauman, asabiah depa ni kuat sangat. Kami tak boleh terima dia ni mai pada orang Arab. Kerana janji-janji nabi-nabi kami dulu akan ada nabi terakhir. Tapi kami tak boleh terima dia mai pada orang Arab, pasal orang Bani Israel pada ketika mana diutuskan Nabi Muhammad berada pada tahap yang lebih tinggi daripada orang Arab. Orang Arab dijadikan sebagai hamba, Bani Israel adalah golongan yang menjadi tuan. Maka dia tak boleh terima kenyataan yang mai Nabi terakhir ni adalah daripada kalangan hamba, yang dia kena tunduk kepada golongan hamba. Itu di antara sebabnya yang tak boleh terima ni, pasal hati tu kerah, tak boleh terima hakikat. Tak boleh terima hakikat, terlalu nampak status hidup dunia ni besar sangat ke status hidup dunia ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi perangai depa, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Perangai depa ni, depa jumpa sama-sama depa, apabila bertemu mereka itu akan segala orang yang mukminin, kata mereka itu amanna, telah beriman kami. Golongan ini dia kata dia jumpa dengan orang beriman, dia mai jumpa depan kita, depa akan kata depa ni beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Tapi bila depa ni patah balik pergi jumpa sama-sama depa, maka depa akan kata, pasal apa yang hampa pergi cerita dekat orang Islam? Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah didedahkan oleh Allah kepada kamu. Yakni apa dia? Allah Ta'ala telah mendedahkan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, bahawa Nabi akan lahir sebagai Nabi yang terakhir. Ada dalam kitab Taurat. Jadi dia kata, kalau hampa cerita maklumat tu dekat orang Islam, tu bagi peluru kat mereka, tembak kita. Nampak? Jadi Allah Ta'ala mendedahkan dia punya dia punya persoalan dia di antara mereka tu, conversation dia perbincangan di kalangan mereka tu, Allah Ta'ala dedah dalam Quran. Mereka ni bila jumpa sama-sama mereka nanti kata, hampa jangan cerita maklumat yang ada dalam Taurat tu dekat mereka. Kalau hampa cerita, confirm kita mati kutu, tak boleh jawab apa ke mereka. Bahasanya begitu. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya dengan itu mereka boleh berhujah dengan kamu kebenaran mereka, kita ni salah. Ini satu lagi perangai. Satu lagi perangai mereka. Maknanya dia tahu di mana titik kelemahan mereka. Titik kelemahan orang Yahudi, dia ada titik kelemahan dia. Titik kelemahan dia iaitu dalam kitab dia sendiri menjelaskan bahawa lepas pada Nabi Isa tu akan ada Nabi yang satu lagi. Dah ada dah. Jadi benda tu kena tutup. Dengan sebab itulah dia cuba tutup. Tutup maklumat ni, jangan diceritakan. Alah tuan-tuan, satu perkara yang diajak, doktrin yang melekat dalam tamadun barat di kalangan orang yang jadi musuh Islam, khususnya tamadun barat, melekat bahawa Nabi Muhammad adalah bukan Nabi. Doktrin ajak daripada kecil. Ni kita tengok pendedahan orang yang masuk Islam, orang barat yang masuk Islam, dia pendedahkan sebenarnya kami diajak daripada kecil Nabi Muhammad nabi palsu. Sampailah depa diajak jangan terima sama sekali bahawa Muhammad adalah nabi. Doktrin ni maknanya satu ajaran yang dia kena percaya sungguh-sungguh. Betul tahu di antara kepercayaan orang barat, di antara kepercayaannya ialah apa dia? Nabi Muhammad ini, yang kata Muhammad bagi daripada Muhammad je, kubur dia terapung di antara langit dengan bumi. Ini di antara kepercayaannya. Mereka tak boleh masuk Mekah Madinah, dan mereka cuba sebabkan maklumat-maklumat yang mereka agak-agak. Mereka kata Muhammad ni dia duduk terapung di bumi pun bukan, di udara pun bukan, dia terapung. Ini fahaman-fahaman yang mereka suntik masuk dalam kalangan orang barat ni.
supaya yang kita baca ni, jangan fakta yang benar sampai kepada orang depa. Bila fakta yang benar sampai kepada orang depa yang tidak ta'assub, yang dia ni tidak ikut buta gitu je, maka dia akan dapat rupa-rupanya selama ni kita kena bohong. Duk kena bohong dengan depa punya padri-padri. Duk kena bohong dengan depa punya pendeta-pendeta yang palsu ni. Doktrin kepala depa benda-benda yang tak betul. Itu sebab ramai orang bila mana berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran, depa akan kaji. Macam kes Perancis bakar Quran hari tu. Kes depa bakar Quran tu bukan menguntungkan depa, merugikan depa. Pasal orang mula duk cari apa dia Quran ni? Apa dia yang ada dalam Quran? Macam kita kata, ibarat kita ni orang yang tak tahu pun apa yang ada dalam dalam Bible. Kita tak pernah duk pergi cari Bible duk baca di rumah, tak ada. Saya yakin tuan-tuan pun rasa tak ada Bible di rumah. Kita jumpa Bible tu pegang tu berasa macam pegang kayu api tu. Tak maulah. Padahal dia buku. Boleh tak baca? Boleh, tak ada masalah, ambil baca Bible, tak ada masalah apa. Tak. Pakai baca tak ada masalah. Tapi kita ni tak ada langsung keinginan nak baca Bible tu. Tak ada. Malah bukan tekan tak teringin nak baca, kalau suruh hafal pula lagi kata, "Hui, apa pula hafal pula Bible? Quran pun tak hafal, tapi hafal Bible pula." Tak ada pula orang buat kuliah pengajian Maghrib kitab Bible. Ada. Kan? Kes apa pun tak main. Ada. Tapi ada orang yang dia boleh kaji tentang Bible. Sekarang ni kita tengok Profesor Dr. Zakir Naik yang dulunya anak murid kepada tokoh dulu dah, Syekh Ahmad Didat, kan? Tutup guru dia. Orang yang dia ni faham Quran, faham Bible. Dia tahu ada dalam Luke, ada dalam Mark, ada dalam Barnaba, ada dalam apa macam-macam lah dia punya version dia tu. Dia boleh cerita. Jadi bila kita boleh tahu maklumat tentang apa yang ada dalam kitab-kitab dia, habis. Macam mana yang Syekh Ahmad Didat buat. Bagi hujah apa pun, dia kata dalam kitab hampa ada sekian-sekian, chapter sekian-sekian, muka surat sekian-sekian, ayat sekian-sekian. Dia cerita balik. Dalam kitab hampa sendiri pun ada pengharaman makan babi. Ada. Dalam kitab Bible tu ada ayat-ayat yang cerita haram makan babi. Pasal apa? Dia tanya soalan tu je. Pasal apa? Ramai di kalangan orang Kristian makan babi. Ramai tuan-tuan. Di antara golongan yang dikatakan kalau kita tengok sendiri, dan saya pun tengok sendiri macam mana budaya hidup orang barat di United Kingdom sendiri, memang di antara makanan yang digemari adalah pork. Pork, PORK. Di antara makanan kegemaran, minta benda tu. Macam-macam menu yang ada. Macam-macam menu yang ada dalam depa punya tu. Bacon. Macam-macam nama pula tu. Depa makan. Jadi dia persoal itu je. Dalam kitab hampa pun ada, pasal apa hampa makan. Nampak? Dia clash dengan ajaran dia sendiri. Dan orang yang makan tu pula tak ada salah apa, dalam masyarakat hampa pun tak ada salah apa. Beza dengan Islam. Kita tetap pegang, bagi kita makan babi adalah haram, dan orang Islam ada makan tak? Ada. Kalau dia makan, dia kira berdosa. Kita tetap pegang yang itu. Soal orang dah makan tak ada makan tu lain cerita. Dia makan, dia berdosa. Kita tidak menghalalkan benda yang haram. Itu dia. Nampak? Jadi depa sembunyikan benda-benda ini. Bila depa balik sama depa jangan ceritalah. Benda-benda ni semua hak yang titik kelemahan kita, jangan cerita. Kalau kita cerita ke depa, dan kalau depa tahu tentang kelemahan kita, depa akan tekan kita, akhirnya kita akan kalah bicara. Kalah berhujah, memang akan kalah. Memang dia akan kalah. Nampak? Jadi ini yang berlaku. Dan orang barat juga dia tetap dengan satu sifat angkuh. Dia ajak kepada dia sifat mesti angkuh dan jangan peduli dengan apa yang orang lain buat. Dia ajak macam tu. Kita tengok dalam sejarah bagaimana di antara perkara yang amat tidak disukai oleh orang Melayu ialah sikap dan perangai Inggeris masuk ke tanah Melayu, dan dia tak peduli. Dia langgak aja. Apa yang ada pada kita dia tak peduli. Dia sanggup buat. Nampak? Ini perangai mereka. Dan memandang orang lain sebagai low class, dia sebagai high class. Jangan kata dulu sampailah. Dan ditambah lagi dengan orang kita sendiri yang nampak kata, "Ui, dia ni hebat ni."
dia ni orang luar negeri main bab kita ni, oh dia kira hebat. Hebat apa? Tak. Oh dia balik mengaji mana? Dia balik mengaji Oxford A lah. Dia balik mengaji mana? Pondok Lanai. Pondok Lanai challenge dengan Oxford. Kita pilih Oxford lah, pilih Pondok Lanai apa? Mana boleh. Kan? Mengaji apa? Mengaji apa nama ni? Mengaji kitab Jurmiyah aja. Hak dia ni mengaji apa? Tu. Dia mengaji universiti mana tu? Apa nama ni? Perancis. Mengaji universiti mana? Wales University. Ui, kemah. Orang kita tu. Pemikiran. Oh, nikah mana ni? Nikah mana? Patani. Oi, lari, nikah lari. Dia nikah mana? Dia menikah dekat tu. Dekat apa nama ni? Victoria Street tu. Dekat London. Oh, telah. Nikah kat London. Ni nikah mana? Nikah kat Patani. Kahwin lari. Hak London tu lari juga, tapi cuma dia di London. Hak ni di Yala. Sama-sama lari. Luar negeri juga, tapi kawan tu nama dia London. Nama dia apa? Yala. Nampak macam tak apa kemah lah Yala. Padahal dua-dua menikah lari. Tak? Itu tuan pemikiran. Pemikiran yang diletak oleh orang kita nampak mai pada barat kemah. Hebat. Sehingga ada orang buat perbandingan pula. Oh, kita ni orang Islam ni tak ambil Islam. Orang luar negara yang ambil Islam, kita ni, kita orang Islam ketinggalan kerana kita tinggalkan Islam. Tengok orang lain ambil dah agama kita. Tak? Jadi kita tak maulah nafi keseluruhannya. Tapi hakikatnya umat Islam tidak boleh lagi menganggap bahawa doktrin-doktrin macam ni, menganggap umat Islam lebih rendah kelas dia berbanding daripada orang daripada barat khususnya. Itu satu salah faham yang cukup besar. Itu adalah kita kata apa, satu berhala yang dibina, mitos yang dibina supaya orang boleh menganggap daripada barat ni kemah belaka. Padahal tuan-tuan, kalau kita buat betul-betul kajian, kalaulah kita kata orang belah timur ni pegang dengan khurafat lah, kita kata ada orang percaya khurafat. Tuan-tuan, saya nak beritahu orang barat lebih totok khurafat daripada orang belah timur. Kita tengok dalam filem-filem yang dibuat oleh orang barat. Walaupun dia buat dalam bentuk model lah, tapi khurafat tak? Khurafat. Kita tengok betul-betul dalam filem-filem dia. Kan? Ustaz ni kaki tengok wayang ke apa? Tak. Kan begitu. Kita tengok cerita-cerita yang dia buat banyak. Terus tengok cerita pun tak apalah, tengok iklan pun sudah. Cerita bab burung terbang, cerita bab kapal terbang, apa ni, cerita bab orang boleh tukar jadi binatang. Dia buat cerita-cerita hak begitu. Kita boleh masuk ke alam lain, kita boleh masuk ke alam UFO lah, apalah, Star Wars lah apa. Tu mitos tu semua dongeng. Rekaan-rekaan fiction yang sesat, khurafat. Dia duk kata hebat situ. Berapa punya lama dah kita duk kena bohong dengan Ultraman, dengan Superman, dengan Batman. Lah kali kita pun tiru keluar man. Tu semua doktrin tu semua tu. Tu hak. Kita pun balik cat badan buh kala hijau semua. Tak nak tiru hak tu. Pakai baju ketat tu, renggah bagi koyak baju-baju. Pasal nak tiru hak tu. Punya teruknya masuk dalam kepala otak kita. Doktrin yang sesat. Tu. Betapa besarnya khurafat depa berbanding dengan khurafat kita orang Melayu ni. Ada kalau khurafat dia. Tapi depa punya khurafat tu kelas sikit tak? Nampak kemah khurafat dia tu. Tak? Khurafat kita ni terang-terang nampak sesat. Khurafat dia nampak macam tak sesat. Padahal bapak sesat lagi duk ada. Afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tiadakah diketahui mereka itu bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengetahui barang yang mereka itu sembunyi dan barang yang mereka itu nyata daripada yang demikian itu dan lainnya. Allah beritahu, Allah Ta'ala condemn dia apa? Hampa ingat aku tak kerti ke apa hampa buat? Ingat Allah Ta'ala ni bodoh sangat ke? Macam Allah Ta'ala tak tahu apa yang mereka buat, mereka sembunyi ke, mereka berhabak terang-terang ke? Allah Ta'ala lebih tahu daripada tu. Adakah mereka tidak tahu? Jadi begini keadaan dia. Setelah Allah bagi tahu tadi dah, orang seperti ni bukan dia tak ada maklumat pasal Islam. Artinya dia sudah tahu tentang adanya fakta tentang Allah. Dan dia tidak menafikan bahawa Allah adalah yang mencipta. Allah adalah yang disembah. Dia tahu maklumat tu. Dan dia tahu kenapa
Apakah hujah-hujahnya mengisbatkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang disembah? Dia boleh tahu hujah tu. Maknanya dia sudah sampai satu tahap ilmu yang meyakinkan dia tentang kebenaran Islam. Jadi oleh kerana itu, macam mana dia boleh buat begini sedangkan dia sudah tahu bahawa Allah Maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Allah bagi tahu orang seperti ini, orang yang dah tahu fakta pasal Islam tapi tetap tolak Islam, sedangkan dia mengetahui bahawa Allah mempunyai sifat Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, tapi dia tetap tolak, maka orang ini kena ingat bahawa dia berada pada tahap yang bahaya. Dan Allah bagi tahu lagi golongan ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Benarnya untuk pengetahuan kita semua bahawa golongan ini adalah golongan yang ummiyuna. Di kalangan mereka itu adalah orang yang ummiyuna, iaitu orang yang berangan-angan. Umniyah, daripada umniyah maknanya berangan-angan. Ni yang tadi kita cerita bab fiction, cerita-cerita dongeng. Depa ni pun semua dia duk khoyal. Dia duk khoyal, teringat ini, buat satu cerita. Buat satu filem Alien misalnya. Alien 3, Predator. Dia duk khoyal. Dia berkhayal dengan benda-benda hak yang ini, buat cerita. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di kalangan mereka itu ada orang yang berkhayal-khayal dan dia tidak tahu pun pasal kitab. Maknanya di kalangan orang awam, di kalangan mereka. Di kalangan orang awam. Yang tadinya orang yang hebat-hebat, maknanya orang yang ada ilmu pengetahuan, di kalangan mereka ni orang yang ada pengetahuan, artinya orang yang boleh dikategorikan sebagai rahib, sebagai pendeta, orang yang ada maklumat. Yang ni pula Allah Ta'ala beritahu orang yang kebanyakan orang awam, illa amani, mereka ni yang ada apa? Angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tiada mereka itu melainkan sangka-sangka. Dia agak-agak aja. Agak-agaknya dalam hadis Nabi kata begini, boleh jadi macam ni. Dia buat reka. Dia pun buat cerita. Dia buat cerita Lord of the Ring. Kita tengok cerita khayalan tu. Lord of the Ring tu cerita khayal. Di kita pun jadi terpesona dengan cerita-cerita yang depa buat. Cerita Avatar tu cerita burung terbang. Cerita burung terbang, orang halus tetap boleh jadi gegasi. Ini khayalan. Dia memberikan khayalan-khayalan kepada kita, kepada anak-anak kita. Supaya fakta-fakta macam ni dia akan masuk ke dalam jiwa, lalu meninggalkan berkenaan dengan apa yang ada dalam maklumat-maklumat agama. Termasuklah berkenaan dengan sejarah. Kita duk banyak kali cerita pasal sejarah. Cerita bab orang kita dulu tak pakai baju, tak pakai selak, duduk dalam gua. Ada kemunasabah lepas mana Nabi Adam boleh cakap, tak tahu orang main lepas tu tak boleh cakap, duduk contiang dinding. Tak munasabah. Dalam fakta baca datang balik kalau ada anak-anak hak mengaji sekolah, apa betul maklumat ni? Sejarah duk berbohong anak-anak kita. Kita tengok. Sampai lah duk ada di dalam muzium tu. Orang dia buat petung tu. Perak dia buat apa dia? Orang bukan Presiden Select tu. Ni muzium negara tu. Orang zaman batu. Apa nama tak tahu dia. Dia ada nama dia. Ukiran orang zaman batu. Kemudian dia buat sejarah. Kita ni dulu Mesolitik, Paleolitik, Neolitik, apa semua dia buat tu. Bohong semua tu. Bohong. Ada ke patut duduk dalam gua, rambut jorai begitu, pakai cawat, tu keturunan kita ke tu? Lepas tu kita akan fikir, kalaulah depa ni lagu tu, mak pak depa lagu mana? Orang fikir gitu. Kalau mak pak depa lagu ni, lepas tu lagu mana? Dia bawa kepada apa? Bawa kepada orang lebih awal betul adalah orang yang memang lagi teruk. Lagi teruk. Ada tak dalam sejarah tu cerita tentang adanya peristiwa kapal yang dibina belayak di lautan satu banjir yang besar? Tak ada cerita. Ada tak cerita berkenaan dengan satu orang yang dihukum salah kemudian dilempak masuk dalam api? Tu sahabat nama lah. Tak abang nama pun tak apa, tapi cerita sejarah tu. Ada tak cerita orang zaman dulu ni, ada dulu depa ni duk sembah satu patung apa semua, lepas tu ada satu orang bawa kapak dia pergi takik sampai pecah semua? Ada tak?
Tak ada dalam sejarah dunia. Tak ada. Kita duk kena bohong tu. Maka bila bawa main sejarah-sejarah ni, akhirnya dia bawa pada sejarah kita sebelum ni, sebelum pada kita ni adanya dinosaur. Main ikut mana? Main ikut mana? Dunia kita ni dulunya dihuni oleh dinosaur. Tak. Kok mana ni? Dia nak relate kok mana? Ini yang kata, depa duk angan-angan ni. Illa amani. Depa duk sangka-sangka. Tidak ada fakta yang betul-betul jelas. Melainkan konon-kononnya ada fosil-fosil tertentu yang dijumpai, dibuat kajian tulangnya sekian-sekian jumlah tahun, ratus-ratus ribu tahun konon-kononnya. Tu dia. Tu ke tu? Bolehkah kita nak terima fakta tu? Sekadar satu tulang, kemudian buat kajian, kemudian dibuat kajian tulang ni dia hubung buat binatang begitu punya besar, binatang tu hidupnya zaman sekian-sekian. Kemudian zaman sekian-sekian tu pula ada pula yang jenis-jenis lain pula. Jumpa tulang panjang tu, dia boleh cerita dunia ni penuh dengan binatang-binatang gegasi tu. Itu yang kata khayalan tu. Kata khayalan. Kan? Tuan-tuan kata ustaz pun sama kan, macam dok khayal juga. Tapi itulah maknanya tidak berdiri hujah akan satu-satu perkara. Kita lawan, dia kata yang ni fakta yang establish, dibuat kajian oleh orang yang pakar. Boleh cerita lah. Nak kata pakar tak pakar, orang ramai kata dia pakar lah. Ramai orang kata dia pakar. Macam satu orang profesor hak kaji bab mumia apa, Fir'aun. Satu orang kaji bab Fir'aun, dengan kajian Fir'aun dia tu, dia menjadi seorang profesor. Jadi seorang profesor pasal dia menemui jawapan apakah faktor matinya Fir'aun tu. Apakah punca dia? Pasal dia buat kajian, dia dapati dalam dia mati ni kerana mati lemah, kerana dalam otak dia ada ayak dia yang mengakibatkan dia kembang otak dan sebagainya, akhirnya dia mati. Dengan sebab dia jumpa jawapan tu, dia dinobatkan sebagai penerima Nobel. Nobel maknanya dia dapat satu anugerah hebat, orang yang bawa satu maklumat yang begitu hebat. Maka dia pun present dia punya kajian dia ni merata. Baiklah didengar oleh seorang profesor daripada Arab. Orang Arab dengar. Kata dia buat tak heran aja. Bila dia nak tanya kawan tu, kamu tahu macam mana daripada maklumat ini? Dia katalah kajian dia begini-begini ni. Kamu baru tahu ke? Dia kata kajian kami buat ni teruk ni. Itu ke? Kami tahu lama dah. Dia terkejut. Kamu tahu bila? 1400 tahun dulu kami tahu dah benda ni. Tercengang dia. Kamu tahu mana? Dalam Quran sebut. Dalam Quran sebut Allah Ta'ala kata, hari ini al-yauma, pada hari ini kami kekalkan badan dia. Kami kekalkan badan dia, maknanya peristiwa lepas mana dia tenggelam masuk dalam, Allah Ta'ala masukkan dia dalam laut merah itu, tenggelam, kemudian Allah Ta'ala kekalkan badan dia. Fal-yauma nunajjika bibanika, kami kekalkan badan dia, kami selamatkan badan dia, kami kekalkan badan dia untuk menjadi pengajaran orang kemudian. Itulah mana dia ditenggelamkan dalam laut. Kalau begitu, kamu hebat pada aku. Tengok balik fakta. Dia pun, kamu tahu mana? Quran. Minta Quran. Dia pun kaji balik Quran. Tengok balik dalam Quran. Rupa-rupanya dia kata benda ni loh, aku baru tahu, dia kata. Punya teruk, aku buat kajian. Rupa-rupanya jawapan dah ada lama dah. Jawapan dah ada lama. Tapi orang nobatkan dia sebagai penerima Nobel. Kita tengok Quran dah cerita lebih lama lagi dah, tapi ada orang nobatkan ayat Quran tu sebagai penerima Nobel? Tak ada. Tu contoh dia. Orang sangka kata dia ni orang hebat, maka bagi anugerah pada dia, maka dia jadi seorang yang hebat. Walhal tak tahu mana pun. Banyak benda ni. Banyak. Orang yang dapat tahap-tahap yang hebat-hebat, emeritus lah apalah, pada kajian dia kenaan dengan apa? Kenaan dengan bulu hidung aja. Dia tahu pasal bulu hidung saya dapat profesor. Contohlah. Tak? Baru sikit tu. Lalu orang semua kata dia ni hebat, profesor, padahal dia ni profesor bulu hidung. Itu saja. Hak lain dia tak tahu. So dia mengajak budak-budak kindergarten, tengok, tak erti. Suruh ajak pasal bulu hidung, dia boleh cerita setiap inci bulu hidung tu. Contohlah, marah pula kata duk condemn orang dapat profesor apa. Tak, bukan begitu. Kita kena faham betul-betul bahawa kesarjanaan Islam ini dia ada dia punya kita kata apa,
satu jenama yang khas yang kita boleh jelaskan bagaimana hebatnya orang Islam. Ia tidak sama dengan jenama-jenama yang diberikan oleh orang lain, oleh orang lain. Allah Ta'ala sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, maka sangat-sangat azab bagi segala mereka yang menyuruh mereka itu berbuat akan kitab dengan tangan mereka itu, dengan tiada sebenar daripada Allah. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata mereka itu ini daripada Allah Ta'ala, liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya membeli mereka itu dengannya akan harga yang sedikit daripada dunia pada orang-orang jahil mereka itu Yahudi. Ubah mereka itu akan sifat Nabi dan ayat-ayat rejam adalah sifat Nabi dalam Taurat. Husnul wajhi, sekarang kita bagi tahu dalam Taurat dijelaskan bahawa di antara sifat yang didedahkan tentang Nabi Muhammad adalah husnul wajhi. Husnul wajhi maknanya wajah yang tampan, wajah yang segak. Maknanya dah ada dah. Bukan takat habaq kata nak mai, tapi Taurat sebut orangnya macam mana. Wajahnya tampan, elok muka, ja'du sya'ri, ikal rambut, sampai tahap tu. Quran pun tak sebut sampai tahap tu. Quran tak sebut Nabi kita ni rambut dia lagu mana. Tak ada ayat Quran. Dalam hadis Nabi, sahabat-sahabat meriwayatkan tentang rambut Nabi, tentang kulit Nabi, tentang tinggi rendah Nabi. Dalam hadis Nabi, Quran tak sebut. Sampaikan surah Muhammad tu sendiri pun tak sebut karakter Nabi tu lagu mana. Tak sebut pun Nabi ni rupa dia, warna dia, tak sebut. Surah tu nama Muhammad lah, tapi tak sebut pun. Surah Muhammad ni cerita pasal perang, cerita pasal peperangan, banyaknya cerita pasal perang. Ini namanya surah Muhammad tu. Ada. Tapi dalam kitab Taurat ni cerita akhalul ainain, bercelak dua mata. Maknanya detail lah cerita dalam Taurat ni, detail. Asmarul wajhi, putih merah muka dia. Rab'ah, sederhana tubuh, ditukar dengan tinggi pucat, terhulur rambut. Apabila bertanya akan mereka itu orang-orang jahil, mereka itu membaca mereka itu akan yang mereka itu suruh, maka didapati menyalahi sifat Nabi yang ia perlihat, maka dusta mereka itu. Depa tukar. Hak dalam Quran sebut kata Nabi ni elok rupa, depa kata rupa tak elok. Tu satu perangai yang depa buat, depa tukar. Hak tadi kita kata depa buang terus ayat-ayat itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka sangat azab bagi mereka itu daripada barang yang menyuruh oleh tangan, yang menyurat oleh tangan mereka itu yang tiada sebenar. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan sangat azab bagi mereka itu daripada barang yang usaha mereka itu daripada rasuah, ambil upah sembunyi hukum Taurat. Wa qalu, dan kata mereka itu Yahudi, tak kala dijanji akan mereka itu oleh Nabi akan neraka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nabi ancam depa, hampa buat benda macam ni, ingat Allah Ta'ala akan azab. Depa buat olok-olok, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami ni tak akan disentuh api melainkan hari-hari tertentu je. Buat olok-olok tu. Alah, kami peduli apa, kami kena masuk neraka pun 2-3 hari je, depa kata. Buat olok-olok macam tu. Lalu dijawab kepada mereka, qul attakhadhtum indallahi ahda, adakah kamu ambil pada Allah Ta'ala itu janji, dengan demikian itu falan yukhlifallahu ahdah, maka tiada menyalahi Allah akan janjinya. Nabi hanya disuruh, hampa kena ingat kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Nabi disuruh untuk memperingatkan mereka, tak usah duk bincang panjang-panjang, mereka buat olok-olok, duk layan kerenah mereka tak kesudah. Cukup dengan kata apa, hampa kena ingat kita ada janji siap dah. Ke mana hala tuju kita? Lepas ni, 2 ayat lepas ni cerita berkenaan dengan janji tersebut. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kamu kata atas Allah Ta'ala barang yang kamu tiada ketahui. Bala, sebenar Nabi kata makna akan kamu neraka dan kekal kamu di dalamnya. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang mengerja kejahatan, maksiat, syirik dan kufur, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan keliling dengannya oleh segala kejahatannya daripada segala pihak yang 6, dengan bahawa hati ia syirik atau kafir, faulaika ashabun nar, bahawa mati ia syirik atau kafir, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah yang mempunyai neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu pada dalamnya kekal sekalian.
walladzina amanu, dan bermula segala mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal mereka itu akan amal yang soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang mempunyai syurga, hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya kekal sekalian, tiada keluar dan tiada binasa tiap-tiap hari, bertambah muda akas dunia, janji akas dunia, bersalahan dengan dunia. Semakin hari semakin muda, artinya dia tidak tua-tua. Kita makin hari makin tua, tambah hari tambah umur. Di syurga, di neraka pun dia tidak ada pertambahan umur. Jadi itulah perjanjiannya. Nabi ingatkan mereka, siapa yang buat begini, habuan dia ke neraka. Nabi mengingatkan balik. Ayat-ayat begini sebenarnya dia memberi ancaman, memberi peringatan dan memberi rasa kegerunan kepada kita. Siapa yang buat maksiat, buat salah dan mengelilingi dirinya dengan maksiat dan sampai dia mati dalam keadaan begitu, wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Allah Taala kata apa? Itulah pemilik-pemilik neraka, artinya orang yang mempusakai neraka. Hum fiha khalidun, kekallah dia. Nabi memberi ancaman. Itu jadi ayat-ayat yang begini bersifat gertak dia. Nabi dia suruh gempak depa macam ni. Tak usah layan kerenah dia. Dia tanya lagu tu, dia tanya lagu ni, tak usah layan. Habaq gitu aja. Depa tahu dan Allah Taala tahu apa yang depa buat. Cukup bagi tahu, kalau hangpa buat benda baik, hangpa jangan bimbang. Tak usah takutlah, hangpa buat baik nanti hangpa akan dapat syurga. Itu je. Cukup sekadar itu. Kalau depa benar, depa betul, depa takkan takut, depa takkan rasa gerun apa. Tapi kalau depa golongan yang salah, orang yang salah digempak, dikejut dengan benda-benda yang dia tahu dia buat dan boleh dapat benda tu ke dia, diingatkan dia akan kesalahan-kesalahan yang dia buat dengan ancaman-ancaman dosa dia, biar dia sendiri rasa, biar dia sendiri gerun dengan segala kesalahan yang dia buat, dia yang akan dapat. Kita duk bagi justifikasi apa pun tak makan dah, biar pergi dia. Biar pergi dia, dan dia akan rasa sendiri. Lama kelamaan moga-moga dia akan beringat dan dia akan insaf. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, moga-moga kita dapat memahami sedikit sebanyak daripada beberapa pengajaran yang kita boleh sunting daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, iaitu sifat dan sikap manusia. Sifat dan sikap manusia yang tidak nampak kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan orang yang melihat kebatilan itu sebagai satu kebenaran, dia tak nampak kebatilan sebagai satu kebenaran. Ini di antara cara ataupun doktrin yang musuh-musuh Islam buat, dan nak orang Islam juga mempunyai pemikiran yang sebegitu. Orang Islam pun bila rasa kebenaran bukan lagi kebenaran, kebatilan itu satu kebenaran, maka dia akan tolak agama dia. Dia akan tolak Islam sendiri. Dan dengan sendirinya umat Islam akan kalah, kerana umat Islam sendiri sudah lari daripada pegangannya yang sebenar. InsyaAllah lah tuan-tuan, lepas ni kita akan tengok lagi ayat-ayat yang berikutnya berkenaan dengan ada kaitannya lagi berkenaan dengan Bani Israel. Nanti kita tengok begitu punya banyak dah ayat-ayat yang mengkisahkan kepada kita perihal Bani Israel, sebagai ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam kena beringat sungguh-sungguh dengan golongan ini, golongan musuh yang Nabi kata golongan ini dia akan buat supaya kamu turut dia sejengkai demi sejengkai, sehinggalah kamu turut dia sampai ke lubang bewak pun orang akan turut depa nak begitu. Dan mereka tidak akan redha. Takkan jumpa nanti ayat-ayat yang cerita perkara tersebut. Dia tidak akan redha dengan Islam yang dibawa, yang ditinggalkan oleh Nabi kita kepada kita. Dia tak akan redha sampai bila-bila. Dia akan buat macam-macam cara untuk menghalang dan menjadikan jalan ini payah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan ini dan perjuangkan agama kita selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sekadar itu sahaja pada malam ini, insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain kali. Qul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وختم المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.